Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 7 Oktober bersamaan dengan 30 Safar 1443. Kita sambung pelajaran kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadithus Thalith was Thalathun. Hadis yang ke-33, Ususul Qada fil Islam. Asas-asas qada. Qada makna penghakiman, perundangan hukum dalam Islam. Asas penghakiman, qadi itu orang panggil hakim, bahasa Arab kata qadi, hakim. Istilah orang Melayu ni, kalau hakim tu biasanya mahkamah orang putih, qadi mahkamah syariah. Sebenarnya makna dia ya, hakim, qadi. Baik para pelajar sekalian, kita tengok hadis yang ke-33 ini di bawah tajuk Ususul Qada fil Islam, ana asas-asas penghakiman perundangan Islam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bida'wahum لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. حديث حسن. رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Panjang dia punya terjemahan, tengok. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika semua dakwaan manusia itu diterima, asal orang dakwa kita terima belaka, maka orang-orang lelaki, sama juga lah perempuan pun, akan mendakwa dengan sewenang-wenangnya bahawa harta-harta dan darah sesuatu kaum itu adalah miliknya. Ini saya punya, ini habis orang boleh dakwa. Kalau kita percaya semua apa yang orang dakwa, kita kena terima. Tetapi al-bayyinatu, pembuktian, bayyinah, dalil, bukti terletak di bahu orang yang mendakwa. Sebab orang dakwa ni dia dakwa satu benda, mu kena bawa bukti. Dan sumpah al-yamin atas orang yang mengingkari dakwaan ke atasnya, ke atas orang-orang yang didakwa. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis hasan. Diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya sebegini, dan sebahagiannya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Panjang dia punya perbincangan. Hadis ini menarik pada jemaah sekalian. Orang tak boleh dakwa sewenang-wenang. Kalau nak dakwa boleh, buat mari bukti. Baik, kita bincang tentang lafaz hadis dulu, kemudian kita bagi huraian, nanti kita akan minta bukti. Nak dakwa, mari bukti. Hadis ini, tengok dalam kitab, hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz ini. Dan dikeluarkan oleh Bukhari dalam tafsir surah Al-Imran. Akhrajahul Bukhari, tak ada dengan lafaz ini tu dalam kitab Arab. Tak tahulah, kadang-kadang terjemahan dia ni ada terbalik macam-macam. Pelajar-pelajar tandanya hadis ini dikeluar oleh Imam Al-Bukhari
hadis ini, bukan lafaz ini, hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dalam tafsir dalam akhrajahul Bukhari fi tafsir surat Ali Imran bab qauluhu ta'ala innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, nombor 4219, dan dikeluar oleh Muslim dalam bab al-aqdiyah, bab hukuman, bab sumpah atas bahu orang yang mendakwa, hadis nombor 171, dan lafaz hadis dalam riwayat Muslim ada seperti boleh jadilah wallahu alam. Dia kata, penterjemah kata lafaz Bukhari seperti ini, lafaz Muslim macam ni pula. Lau yu'tan nas bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinna al-yaminu 'ala al-mudda'a alaih. Wa lafzul Bukhari la dhahaba dima'a qaumin wa amwalahum. Makna lafaz dia tu ada berbeza-beza sedikit, tetapi makna dia satu je. Orang akan dakwa harta orang, darah orang dengan sewenang-wenangnya. Tapi oleh kerana kita minta bukti, orang tak berani nak ke depan. Wa fi riwayatin indahuma, ada riwayat lain pula daripada Bukhari dan Muslim, riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini 'ala al mudda'a alaih. Nabi kita meletakkan sumpah itu ke atas orang yang didakwa. Wa akhrajahu ashabus sunan Abu Dawud wan Nasa'i wat Tirmizi wa Ibnu Majah wa ghairuhum bi ikhtilafi fi ba'dil alfaz. Mana berbeza dalam beberapa lafaz dia tu ada perbezaan. Baik, yang pertama kita pergi kepada ahamiyatul hadis. Kepentingan kedudukan hadis ini macam mana? Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini adalah merupakan suatu kaedah yang besar antara qawaid, asas-asas hukum syara. Syekhul Islam Ibnu Daqiq al-Eid berkata, hadis ini adalah merupakan satu usul daripada usul-usul hukum hakam dan merupakan satu rujukan penting dan terbesar bagi kes-kes pertelingkahan dan tuntutan. Mana hadis ini asas kepada orang berkelahi, inda tanazu' wal khisam, kita balik kepada bukti, sumpah. Dua. Adapun lafaz hadis, manusia diberi, kalau diberi pada manusia apa yang didakwa sebagai hak mereka dalam tuntutan mereka, tak ada orang nak bagi. Yang kedua, dakwah. Apa makna dakwah? Kalau kata dakwah tak apa, pendakwaan. Jika semua dakwah manusia diterima, maksudnya sekiranya semua dakwah manusia diterima, bahawa sesuatu itu adalah menjadi hak miliknya, dan mereka mengemukakan tuntutan terhadapnya, iaitu dengan semata-mata bergantung pada kata-kata dan tuntutan mereka, tanpa kesabitan bahawa semua itu adalah menjadi milik mereka, dipanggil dakwa. Maka orang akan dakwa macam-macam. Kalimah dakwa adalah kata terbitan daripada ad-du'a. Bermakna at-talab, tuntutan. Da'a alaihi, ay talabah. Dalam istilah fiqh, tengok tuan-tuan, apa makna dalam istilah fiqh pula? Ialah merupakan suatu hak sebelum orang lain mengemukakan tuntutan. Dalam istilah fuqaha, ianya merupakan satu perkataan. Itu khabar. Ia merupakan satu perkataan yang diterima oleh tuan qadi. Dia kata qaulun maqbulun 'indal qadi. Yuqsad bihi, ia merupakan suatu tuntutan ke atas sesuatu hak sebelum orang lain mengemukakan tuntutan yang sama, ataupun pencegahan terhadap orang lain daripada menuntut hak yang sama. Mana kita kena, bila hak kita kena tuntut. Ini aku punya. Buktinya bawa bukti banyak-banyak. Kalau tak ada bukti jangan buat. Kalau tak ada bukti jangan dituntut. Islam ni bukannya dengar kelentur orang, dia nak bayyinah, penjelasan, keterangan. Yang kedua, ladda'a rijalun, akan adalah orang-orang yang mendakwa. Mendakwa hak orang, darah orang, harta orang tanpa hak.
Sekarang ni banyak ni orang buat tuntutan palsu. Ini tanah dia lah macam-macam. Lama-lama tanah, orang panggil tanah kereta, hok lama jauh lama-lama tu. Masing-masing mari tuntut. Dia tengok tuan dia tak mari lama, dia pun buat kono-kononya tanah dia. Macam-macam berlaku. Al-bayyinah dengan mana asyuhud, saksi. Saksi pembuktian. Adakah persaksian diambil dan dari kata nama al-bayan, bayyinah, bermakna satu pendedahan atau penjelasan ataupun ikrar, pengakuan orang yang kena dakwa dan tasdiknya, membenarnya bagi pihak orang yang mendakwa. Itu bahasa-bahasa lah. Mudda'i, siapa dia mudda'i? Mudda'i orang yang menuntut hak. Itu dia panggil mudda'i. Mudda'i orang yang menuntut hak. Mudda'a alaihi orang yang menafikan dakwaan itu. Orang yang dituntut, dituduh. Payah juga tak? Penuduh, pendakwa, mudda'i. Yang didakwa, mudda'a alaihi. Dia kena ada lah dua. Mesti kena ada pendakwa bagai ada didakwa. Kalau tidak, tak jadi. Baik, kita pergi pada perbincangan fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Apakah petunjuk hadis ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, sumuwut tashri' al-islami, ketinggian syariat agama Islam. Agama Islam adalah agama yang tinggi, bukan main-main. Undang-undang dia telus dan adil. Islam adalah agama yang sempurna dan menyempurna bahkan bagi kehidupan. Dalam agama Islam, wujud akidah yang bersih dan suci, ibadat yang ikhlas, akhlak-akhlak yang mulia, dan syariat yang tinggi yang menjamin hak seseorang yang berhak atas hak itu. Maksudnya setiap orang itu ada hak dia. Syariat agama Islam juga turut memelihara darah, harta dan kehormatan setiap individu. Jangan mudah-mudah awak nak dakwa, nak tumpah darah orang, jangan. Kerana kehakiman itulah merupakan satu institusi rujukan dan pengaduan terakhir, serta sebagai satu asas dalam memutuskan suatu bentuk keputusan bagi sebarang pertelingkahan atau perselisihan demi memperjelaskan dan menjamin hak-hak orang-orang yang berhak terhadap hak tersebut. Maka agama Islam telah meletakkan kaedah-kaedah dan ketetapan-ketetapan yang mencegah jiwa-jiwa yang sakit daripada bertindak sesuka hati dan membabi buta. Kalau babi buta selalu nanya sungguhlah. Serta memelihara umat daripada kezaliman dan kesia-siaan. Maknanya tidak ada orang yang boleh sewena-wenanya tipu orang, dakwa atau tak boleh. Contoh yang terbaik mengenai kaedah ini adalah hadis dalam bab ini, yang mensyaratkan kejelasan dan kejituan hujah bagi menentukan kesahihan dan kejituan dakwa, serta menetapkan apakah hujah setiap orang yang mendakwa dan kena dakwa yang munasabah bagi pihaknya. Qadi bergantung kepada hujah dalam menentukan kebenaran dan membuat keputusan sejajar dengan pertimbangannya dan kesaksamaannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi kita bersabda, Nabi mengatakan setelah Nabi dengar keputusan, Nabi membuat keputusan. Nabi kata, innama ahkum, aku jatuhkan hukuman ini berdasarkan ma asma, apa yang aku dengar daripada hujah kamu. Kemudian bila jatuh hukum, Nabi buat satu tazkirah, mana-mana orang yang berpihak kepada dia hukuman ini, kalau dia tahu dia tak betul, ini hak orang, cuma hujah dia kelentung kuat, jangan ambil, kerana itu bara api neraka. Artinya, tuan-tuan dan puan-puan, keputusan hakim bukan menunjukkan orang itu betul dan salah. Keputusan hakim hanya berdasarkan keterangan, hujah dan pendakwaan tak mampu nak tolak dia punya hujah, maka benanglah dia. Itu dalam Islam ini kita berdasar pada hujah. Tapi kalau orang itu menipu, dia dengan Allah Azza wa Jalla lah. Dia dengan Allah Azza wa Jalla.
mau ambil harta. Nabi sebut, kalau aku jatuh hukum pada seorang dan dia menipu, Nabi kata kami hukum berdasarkan kami dengar keterangan, maka dia ambil api neraka. Ini satu lagi dalam Islam, dia ruh perundangan Islam itu ruh keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hari ni dah bila menang, aku menang, dia tahu dia menipu. Jangan happy-happy, jangan suka sangat. Kita depan di akhirat esok ada satu lagi, mahkamah Allah Azza wa Jalla. Mahkamah dunia awak menang, di mahkamah akhirat kalau dia salah, tak ada peguam di sana. Baik, kita pergi kepada isu yang kedua, al-bayyinatu wa anwa'uha. Pembuktian, al-bayyinah dan jenis-jenisnya. Berapa jenis ada al-bayyinah ni? Tuan-tuan tengok. Berijma' ulama bahawa maksud bayyinah di sini asy-syahadah, saksi. Maksud dianya bayyinah adalah saksi. Kerana dengan persaksian ini dalam kebanyakan waktu terserlah kebenaran dan nampaklah kebenaran orang yang mendakwa. Dia dakwa, dia bawa bukti. Ini bahan bukti. Ini saksi-saksi yang datang. Maka kita kata jelaslah ini hak awak. Ambil Tapi kalau dia dakwa, lepas tu dia tergagak-gagak, saksi pula tak ada, buat mari entah orang mana, tidak mungkin. Tidak boleh jadi sedemikian. Baik, ini disebabkan persaksian bergantung pada penglihatan mata kepala dan kehadiran di suatu tempat yang berkaitan dengan kes tersebut. Sebab tu kalau orang nak jadi saksi, dia kena ada situ. Dengar-dengar tak boleh. Aku dengar orang cakap, dia ni baik. Mana boleh. Jadi kerana itu ana nasihat kepada para jemaah sekalian, mana-mana isu yang timbul, kita jangan nak bela orang tu kalau kita tak kenal dia, sebab kita tak tahu. Kita jangan tuduh, jangan bela. Habis kita kata al-amru ilallah, urusan ini kepada Allah. Sebab apa? Awak bela kuat-kuat, kononnya orang ni orang baik, orang warak, orang soleh, tak munasabah dia buat. Awak jaga dia siap 24 jam. Munduk dengan dia 24 jam. Tak pernah jumpa pun. Habis ketaksuban. Kerana taksub, kerana fanatik, kerana simpati, macam-macam, kerana akhir sekali kita membela dengan apa kata kita ni, membela secara membabi buta. Isu babi sehari dua ni bising. Membabi buta ya kita. Jangan main. Jadi kita jangan jadi saksi bagi mana-mana pihak. Nak saksi alik pendakwa, alik yang orang menuduh pun tak boleh sebab kita tak ada bukti. Nak saksi kata orang dituduh tak bersalah pun kita tak ada bukti, dan kita bukan pengawal dia 24 jam duduk dengan dia. Lebih baik awak diam daripada bercakap benda yang kita tak tahu. Ini masalah. Masyarakat kita ni dah tengok orang baik kat saksi selalu. Saya bersaksi dia ni orang baik, orang soleh ni, kenapa tuduh-tuduh? Sedap awak. Sama juga bila ada orang mati, kadang-kadang imam tanya, tuan-tuan, kita nak saksi apa atas mayat ini? Baik. Awak kenal ke dia? Kalau tanya dia, awak kenal ke dia? Tak kenal. Orang ajak solat jenazah, imam tanya, kita tak tanya tak baik. Kalau awak tak tahu, diam. Uskut. Diam tak apa. Sebab kita tak kata apa. Kita tak tahu dia baik tak baik. Orang ajak solat jenazah, kita tahu ada orang mati, kita solat. Tapi kenapa kita jadi saksi? Saksi tu kena ada keterangan, biar kita betul-betul kita kenal orang ni memang soleh, memang warak, tak menipu orang, zikir banyak. Kita saksi. Aku saksi lah orang ni orang baik. Ni kadang-kadang kita bertengok orang ni baik melalui Facebook. Kerana dia banyak buat derma, banyak buat tu buat ni. Saya saksi si mati ni orang yang soleh. Masya Allah, hebatnya awak. Walau kena pun dalam Facebook ya. Jangan kita bermudah-mudah menyaksikan satu benda yang kita tak tahu. Diam. Kalau kita tahu, wajib kita kena bangkit mempertahankan yang benar. Baik para pelajar sekalian, al-bayyinah adalah berbeza-beza, dan ianya adalah persaksian yang bergantung pada suatu bidang kes dakwaan. Berbeza. Dan kesan-kesan yang wujud akibat daripadanya telah sabit dalam syariat Islam. Ada 4 jenis persaksian. Ana tak baca semua kitab ni. Ana bawa contoh saja supaya tuan-tuan boleh baca kitab.
Yang pertama, asyhadatu ala zina. Orang nak jadi saksi orang berzina disyaratkan 4 orang laki-laki. Tidak boleh masuk perempuan. Waktu kita nak buat tangkapan, jangan bawa pegawai wanita. Boleh bawa untuk dia pegang wanita nanti. Contohnya orang dituduh keluar, kita nak pergi, nak buktikan dia. Maka yang kena tengok 4 orang dengan mata dia sendiri bahawa berlakunya zina di antara mamak dengan dogo ni dengan timu ni. Kena tengok. Kalau cakap saya rasa lah, payah tahu nak sabit zina cukup besar. Zaman Nabi SAW orang yang kena rejam bukan dengan saksi tapi dengan pengakuan. Dia sendiri yang mengaku. Dia mengaku cerita lain. Tapi nak saksi memang sukar. Baik, dalil dia mana? Dalilnya iaitulah surah An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tinal fahishah. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Siapa dia buat benda keji zina, hendaklah kamu bawa saksi 4 orang. Surah An-Nisa ayat 15. Dan juga dalam ayat Qazaf, surah An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum. Kalau siapa dia tuduh orang perempuan yang baik berzina, dia kena bawa 4 orang saksi. Kalau tidak, sebab dia 80 kali. Berat kena ni. Baik. Yang kedua, asyhadatu alal qatli wal jaraim. Saksi ke atas pembunuhan dan jenayah-jenayah yang lain yang uqubatun muhaddah, yang sudah ada dia punya akta hukuman dia selain pada zina, seperti mencuri, minum arak, qazaf. Dalam fiqh dikenal dengan nama hudud. Undang-undang hudud. Undang-undang hudud, nak tuduh orang curi, minum arak, qazaf ditulis sini, maka dia nak 2 orang saksi laki-laki. Tidak diterima wanita. Dalil dia mana? Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ashhidu zawai adlim minkum. Wa ashhidu zawai adlim minkum, maka persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Surah At-Talaq ayat 2. Sebahagian ulama fiqh Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, dia kata termasuk juga hukuk lain daripada harta. Nak 2 orang saksi ni termasuk juga lain daripada harta, seperti nikah, talak. Maka dia nak 2 orang laki-laki menjadi saksi baru boleh diterima. Baik, yang ketiga, asyhadatu li itsbatil huquqil maliyah. Ni yang ketiga ni, saksi nak mengisbatkan hak-hak yang berkaitan dengan keuangan, dengan harta benda. Berapa orang saksi? Seperti jual beli, sewa menyewa, butang dan sebagainya. Dalam bab muamalat harta benda diterima 2 orang laki-laki ataupun seorang laki-laki dengan 2 perempuan. Seorang laki-laki, 2 perempuan diterima. Atau sama ada 2 orang laki-laki ataupun seorang laki-laki, 2 perempuan. Itu diterima. Mana dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 282. Wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada. Saksi jual beli ni 2 orang laki-laki. Kalau tak ada seorang laki-laki, 2 perempuan diterima. Berapa? Baik. Sebahagian daripada ulama fiqh, di antaranya ulama mazhab Hanafi, mengambil iktibar daripada bahagian ini bahawa persaksian adalah untuk semua hak kecuali hudud dan qisas. Dia kata 2 orang ni, 2 orang mana? 2 orang laki-laki, seorang laki-laki, 2 perempuan ni boleh diterima dalam semua hak lain daripada hudud dan qisas. Hudud dan qisas tak boleh terima. Kena 2 orang laki-laki juga, ataupun 4 orang saksi tadi. Baik, yang keempat, saksi ke atas perkara yang biasanya tidak dilihat oleh laki-laki.
Seperti masalah bersalin, orang perempuan bersalin, beranak, dapat anak. Wal bakarah, masalah orang ni ada darah ke tak ada darah. Masalah rada', susuan. Maka dalam masalah ini diterima saksi perempuan, tuqbalu syahadatun nis wa in faradna, kalau tak ada seorang laki-laki pun diterima saksi perempuan. Buat mari dua orang perempuan ni, boleh diterima. Dalam mazhab Hanafi kata seorang perempuan pun diterima. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari daripada Uqbah bin Harith. Uqbah ni berkahwin dengan anak perempuan kepada Abi Ihab bin Aziz. Sudah dia kahwin, sukalah suami isteri ni berkahwin. Sukalah dia kan. Tiba-tiba mari seorang makcik. Makcik kata apa? Inni qad arda'tu Uqbah wallati tazawwaja biha. Sudah. Aku pernah menyusukan Uqbah dengan isteri dia tu. Maknanya, artinya Uqbah dengan isteri dia, Uqbah dengan isteri dia tu jadi apa? Jadi apa? Jadi anak susuan, adik-adik susu. Tak boleh kahwin. Sudah. Gagal-lah. Faqala laha Uqbah. Uqbah kata, ma'alamu annaki arda'atani wal akhbart. Aku tak tahu pula makcik ni mak susu aku. Makcik pun tak ada cerita. Kenapa baru lepas kahwin baru cerita ni? Cakap awal-awal. Menyusah dah kita buat kenduri apa dah sibuk. Walaupun zaman dulu tak adalah sewa catering, tapi susahlah juga kan. Uqbah pun naik kenderaan dia pergi ke Madinah, jumpa Nabi SAW. Cerita apa yang berlaku. Nabi jawab, kaifa wa qad qila. Uqbah, bagaimana mu nak teruskan perkahwinan sedangkan sudah ada seorang perempuan yang mengaku muni daripada susu. Habislah. Fa faraqaha Uqbah. Uqbah pun terpaksalah berpisahlah dengan isteri dia kerana dia perkahwin dia tidak sah. Nikah dengan adik-adik susu mana sah. Sedih juga dia. Tapi lain pada Hanafi kata, dalam masalah yang tak ada kaitan dengan laki-laki ni mesti dua perempuan. Tak boleh seorang. Dua orang perempuan tak boleh seorang, wallahu alam. Baik, isu yang ketiga, al-bayyinatu hujjatul mudda'i wal yamin hujjah al-mudda' alaih. Keterangan pembuktianlah hujjah bagi orang yang mendakwa, dan sumpah yamin adalah hujah bagi orang yang kena dakwa. Kita ada dua sekarang ni kan. Seorang hakim Muslim, maka dia kena jatuhkan hukuman kepada orang yang menegakkan hujah dengan benar. Sama ada dia mendakwa atau didakwa. Maka syariat Islamiah ini menjadikan keterangan hujah untuk mudda'i, orang yang mendakwa, apabila dia betul-betul membawa bukti dan saksi dakwaan dia itu betul, maka hakim kena akur dengan dia. Kama ja'alal yamin, sumpah pula bagi orang yang didakwa. Orang kena dakwa dia tak ada bukti dah, sebab dakwa bukti apa aku nak tunjuk bukti apa pula ya? Maka dia cukup dengan kita kata sumpah bahawa ini hakmu. Bila dia bersumpah, kalahlah si mudda'i. Dalil dianya hadis Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'alai. Keterangan itu oleh orang yang mendakwa dan sumpah itu bagi orang yang didakwa. Kita hari ini tidak kejap-kejap pergi duduk sumpah dalam masjid. Siapa suruh awak bersumpah? Sumpah-sumpah ni kena qadi yang tetapkan. Awak keterangan. Tak ada keterangan, macam mana orang yang didakwa? Dia pun bersumpah bahawa ini hak dia. Balik awak. Senyap masalah. Telah sabit dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita kata kepada orang yang mendakwa, syahidaka au yaminuhu. Pergi ambil dua orang saksi, ataupun aku batalkan dakwaan kamu dengan sumpah daripada orang yang didakwa. Hadis ini dalam Muslim. Apakah hikmah? Tuan-tuan kena tengok hikmah pembahagian ini. Yamin orang yang didakwa.
keterangan orang yang mendakwa. Kenapa? Hikmahnya ialah, adapun orang yang mendakwa membuat dakwaan atas sesuatu perkara yang tersembunyi, maka beliau perlu pada hujah yang kuat untuk memperjelaskan dakwah dia. Mendakwa orang, buat mari hujah. Oleh yang demikian, al-bayyinah, bukti adalah satu hujah yang kuat, kerana ia adalah perkataan orang yang tidak ada kaitan langsung dengan pertelingkahan itu. Jadi bayyinah letakkan pihak dia yang mendakwa. Adapun sumpah yamin pula, kekuatan hujahnya lemah sikit daripada bayyinah, tetapi apa tu? Kerana ia adalah perkataan salah seorang yang ada kaitan dengan pertelingkahan tersebut. Manakala orang yang kena dakwa tidak mendakwa suatu perkara yang tersembunyi, adapun sesungguhnya dia berpegang pada asal suatu perkara dan penerusan kepadanya. Kenapa orang yang didakwa cukup dengan bersumpah? Sebab asalnya hak dia. Orang tu dakwa, barang ni awak punya. Jadi awak dakwa mari sini. Jadi orang, kalau kita macam sekarang, budak-budak main internet sekarang ni pelik. Dia ambil tuduhan, dia kata kalau tak bersalah, buktikan. Macam mana? Awak yang menuduh, awaklah bukti. Dia pelik, dia ambil gambar orang ke, dia post apa-apa benda. Dia kata kalau tak betul, buktikan awak tak betul. La haula wala quwata illa billah. Ini terbalik daripada undang-undang syariat. Syariat kata awak nak tuduh, bawa bukti. Dia dah, orang hak kena tuduh susu bawa bukti, tidak betul. Dakwalah dulu. Baiklah, maka oleh kerana hujah dia lemah, tapi asal barang itu dia punya. Perkara yang keempat, hujjatul mudda'i muqaddamatun ala hujjatil mudda'alaih. Hujah orang yang mendakwa didahulukan daripada orang yang menafikan dakwaan. Sebab apa? Sebab dia dakwa. Buat marilah bukti. Apabila qadi telah mendapati syarat-syarat pendakwaan diterima, maka dia kena minta dengan siapa? Dengan pendakwa tadi, bawa mari bukti, nyatakan bukti. Kalau dia main kokak, balik. Apa punya dakwa macam ni? Dakwa tak ada bukti. Semua orang boleh dakwa. Semua orang boleh dakwa belaka. Maka tidak boleh. Kalau dia bawa juga bukti. Kan? Kemudian didakwa saya punya ni. Maka qadi suruh dia bersumpah. Suruh siapa bersumpah? Suruh orang yang dakwa tu bersumpah. Pernah seorang mari dakwa depan Nabi SAW. Dakwa satu kes. Nabi tanya, alaka bayyinah? Mu ada saksi? Ada keterangan? Qala la. Nabi kata, falaka yaminu, cukup nolak hujah kamu tadi dengan sumpah kawan tu. Habis. Baiklah. Yang kelima, raddul yamin alal mudda'i. Boleh ke tidak kita tolak balik sumpah kepada orang yang mendakwa? Bila berlaku sedemikian? Bila orang didakwa tak kuat bukti. Orang yang didakwa menafikan, maka tuan qadi suruh dia bersumpah. Ihlif. Mu bersumpah bahawa ini hakmu. Fa'aba. Dia tak mau. Sumpah apa sumpah? Tak mau aku. Ini aku punya. Kalau tak mau juga, apa buat? Talaba minal qadi an yahlifal mudda'i. Maka qadi suruh orang yang mendakwa tadi bersumpah. Maka dia pun ambil barang. Inilah dia panggil raddul yamin alal mudda'i. Asalnya sumpah itu untuk orang yang didakwa. Tapi oleh kerana orang dakwa tak mau bersumpah, maka qadi kembalikan sumpah itu kepada pendakwa. Jadi pendakwa dia bawa bukti dan dia bersumpah sekali lagi dengan arahan hakim. Maka jadilah barang dia. Sebahagian ulama kata, di antara ulama Syafi'i kata, ila an yujabu ila zalik. Bila qadi suruh bersumpah, dia kena bersumpah. Dan sesalah masalah dia. Ulama Hanafi kata tak boleh. Kena disuruh dia sumpah juga. Orang tu suruh sumpah juga. Dengan kuasa hakim, tak main. Kalau tak mau sumpah juga, mengaku je. Betul barang dia. Habis cerita. Main tolak-tolak ni tak boleh. Allahu Akbar. Isu yang keenam, al-qada' bin nukul. Apa dia qada' bin nukul?
Jika sumpah itu dipindah daripada pihak yang kena dakwa, namun dia enggan bersumpah, tak mau bersumpah, maka penghakimanlah dibuat berdasarkan kebenaran dakwaan pihak yang mendakwa dan tidak bagi pihaknya. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hambali atas penjelasan mereka mengenai penghakiman berdasarkan keengganan pihak kena dakwa untuk bersumpah, dan penghakiman yang tidak boleh dijalankan semata-mata berdasarkan keengganan pihak kena dakwa untuk bersumpah. Jadi dia kata, kalau dia tak mau sumpah juga, maka kita kata al-qada' bin nukul, cukuplah kita jatuhkan hukuman dengan dia tak mau bersumpah. Jadi panjanglah cerita dia. Ulama mazhab Hanafi Syafi'i berpendapat bahawa penghakiman tidak akan dilakukan bukan lagi pihaknya berdasarkan keengganannya untuk bersumpah. Jadi kalau dia tak mau bersumpah, tak boleh nak jatuh hukuman. Dia panggil al-qada' bin nukul. Ini tidak mudah. Ulama Syafi'i dan Maliki kata la yuqda' alaihi bin nukul. Kalau dia tak mau sumpah, nanti dulu. Kita tolak sumpah itu kepada orang yang mendakwa. Panjanglah pula ni. Fa in halafa akhadha. Kalau dia bersumpah, dia bawa keterangan dan dia sumpah pula, setelah tuan barang tak mau sumpah, maka dia ambil. Baiklah, itu khilaf ulama dalam masalah ini. Kita dengar ceritalah. Kalau nak baca semua, baik kita belajar kitabul qada. Alhamdulillah, ini di antara ilmu yang kita belajar sewaktu ana belajar di kuliah syariah dulu. Ana di Madinah dulu belajar kuliah syariah. Di antara ilmu yang diajar kepada kita dalam kuliah syariah ini, nih, dia panggil ilmu al-qada, adabul qada. Alhamdulillah, adalah maklumat sikit, tapi nak jadi hakim tak boleh. Kena belajar undang-undang di Malaysia ni, dia bercampur akta tu akta ni. Panjang cerita kan. Baik. Mata yahliful mudda' alaih. Jadi bila ke orang yang didakwa itu kena bersumpah? Bila? Jangan jadi bertukar habis ni. Orang yang mendakwa masuk masjid ambil Quran sumpah. Lish. Siapa suruh awak? La. Tengok ni. Kata dia, mengikut imam yang tiga, Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad, setiap orang yang didakwa, setiap orang yang kena dakwah adalah bersumpah, sekiranya sumpah itu dipinta daripada pihaknya oleh hakim, dia kena bersumpah. Tidak ada perbezaan dalam masalah ini antara seorang yang kena sumpah, yang kena dakwa dengan orang yang kena dakwa yang lain. Hujah mereka adalah umum hadis yang diriwayatkan mengenai sumpah pihak yang kena dakwa. Imam mazhab tiga kata, kalaulah orang dituduh orang, kemudian hakim minta dia bersumpah, dia kena bersumpah. Sebab dalil Nabi kata al-yamin ala ma ankara. Tapi Imam Abu Hanifah berbeza sikit. Dengar ni, menarik ni tuan-tuan. Maaf, bukan Imam Ahmad. Wa qala Malikun. Abu Hanifah sekali dengan Imam tiga. Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad. Imam Malik yang berbeza, dia kata la yahlif. Jangan bersumpah orang yang didakwa. Illa iza sabata. Kecuali sabit ada di antara dia dengan orang yang dituduh tadi ada kaitan, ada muamalah, ada interaksi. Dalam bahasa COVID ni ada kontak rapat. Baru dia bersumpah. Kalau tidak, tak boleh. Tak payah sumpah. Kenapa ulama Maliki, Imam Malik, kenapa tak mau sumpah? Dia kata kita kena tengok pada maslahah. Nak tutup pintu-pintu orang nak khianat. Lebih-lebih lagi kalaulah orang yang dituduh itu orang yang punya maruah diri, orang hebat, tok guru ke orang alim. Senang-senangnya orang ni nak heret dia ke mahkamah. Kita jangan sumpah. Sehingga orang tak akan lakukan sumpah ini untuk nak khianat kepada orang. Jangan. Hatta la yatatawalu subha, sehingga orang bodoh-bodoh tak main-main dengan orang yang alim-alim, ulama, orang punya kedudukan. Dia pergi dakwa, kawan tu diheret ke mahkamah. Jangan. Tapi kalau dia ada bukti sungguh, orang ni memang jahat, tak kira lah orang baik ke, orang pakak besar ke, syarafun ke, fadlun ke, ustaz ke, tok guru ke, kalau dia bersalah, kena heret. Tak boleh taruh-taruh, tak boleh simpan-simpan. Kalau tidak, jadi kluster pula. Kluster kayangan lepas, kluster biasa ditangkap pula. Dalam Islam tidak ada kluster. Semua kluster yang bersalah dijatuhkan hukum.
Baik, isu yang ke-8, bagaimana sumpah itu terhasil? Kaifa takunul yamin? Bagaimana sumpah itu terjadi? Kemudian kita akan pergi kepada adat-adat sumpah dan al-qada' bi syahidin wa yamin. Baik, kita ambil yang ke-8. Bagaimana sumpah itu terjadi? Apabila sumpah dipinta daripada salah seorang yang terlibat dalam perselisihan, halafahul qadi, maka qadi mesti minta orang itu bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah, jangan sumpah dengan nama lain. Ingat ni baik-baik. Sebab apa? Nabi SAW kata, Inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Allah Ta'ala larang kamu bersumpah dengan bapa. Demi ayah aku, demi mak la. Wallahi wa billahi wa tillah. Man kana halifan falyahli billah aw liyasmut. Siapa nak bersumpah, bersumpah dengan nama Allah ataupun dia diam. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Jadi para pelajar sekalian, itu cara kita bersumpah. Sumpah dengan nama Allah, jangan ambil nama tu nama ni, demi tu demi ni, tak boleh. Dan qadi juga boleh menguatkan sumpah dia dengan menyebut nama-nama ataupun sifat Allah Ta'ala. Seperti dia kata, Wallahi allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadati ar-rahmanir rahim. Aku tak buat benda ni. Kita nak kuatkan lagi. Alimul ghaib. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Mu nak sumpah tipu. Jadi nak kuatkan sumpah boleh dengan menambahkan beberapa sifat Allah Ta'ala yang sabit. Jadi kalau dia ni pembohong, dia ada iman, dia tak akan sumpah. Allah Ta'ala maha mengetahui, aku nak sumpah pula. Wa min haza, di antara lagi ihdarul mushaf. Boleh kita pegang Quran. Kalau dia orang Islam, dia kena boleh pegang Quran. Istilah orang Melayu ni, junjung Quran kan. Boleh juga kita kata, Yahli billahi allazi anzala Taurat ala Musa. Kalau dia Yahudi, dia bersumpah dengan nama kitab Taurat. Boleh. Kalau dia Kristian, Nasara, dia bersumpah dengan nama kitab Injil. Boleh. Tapi kalau kita orang Islam, bersumpah dengan nama Allah, ditambah dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, itu dibenarkan. Alhamdulillah. Baik, para pelajar sekalian, kita break sekat itu dulu. Yang ke-9, adabul yamin, bagaimana cara-cara bersumpah. Kita sambung dalam CD yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.